Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, pertamanya saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini dapat saya bersama-sama dengan hadirin hadirat di sini, dan saya diminta oleh tuan guru kita untuk membacakan kepada tuan-tuan sambungan kuliah beliau. Dan pagi ini saya berhajat untuk membacakan kepada tuan-tuan satu karya yang saya susun secara ringkas sahaja berkaitan dengan Mutiara Tasawuf 2. Dan buku ini ada saya letak dalam kotak ini tuan-tuan, boleh pakai dulu. Mana tak beli tak apa, pakai sebagai buku teks sahaja. 9.5 nanti tuan-tuan hantar balik, dan saya akan terlibat dengan perbentangan kedua di Gombok. Jadi saya akan habis 9.5 sahaja. Jadi tuan-tuan boleh pakai buku ini untuk pagi ini. Kalau tuan tak beli pun tak apa, selepas itu tuan hantar balik. Mutiara Tasawuf 2. Mungkin untuk muslimah kita sikit. Untuk muslimah kita sikit. Selepas ni tuan boleh hantar balik. Tapi kalau nak beli, harganya RM20. Kalau tak beli pun tak apa tuan, saya nak pahala sahaja, tuan hantar balik. Tapi kalau tuan nak pahala, beli buku itu, dan tuan boleh, kita bacakan di Masjid Nilai. Buku itu kita bacakan di masjid Nilai. Baik. Tajuk kita iaitulah tajuk yang pertama, iaitulah zuhud. Muka surat kedua, tajuknya zuhud. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun." Maksudnya, dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya. Jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat yang kekal, tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan sahaja. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya, sekiranya mereka mengetahui. Suratul Ankabut ayat 64. Alhamdulillah, segala kesyukuran kita panjatkan padanya semata di atas kurniaannya yang tidak terhitung banyaknya, baik yang bersifat zahir maupun bersifat batin. Seperti kata Allamatus Sya'rawi rahimahullah alaih ketika menafsirkan firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kamu mengira dan menghitung nikmat Allah, nescaya tidak terhitung. Katanya Sya'rawi rahimahullah alaih, sehingga kini dan selamanya tidak akan pernah ada satu kajian yang akan dibuat oleh manusia tentang bilangan nikmat Allah. Kerana Allah telah menutup penegasannya dalam ayat ini dengan mengatakan la tuhsuha, tidak akan terhitung banyaknya.
baik yang bersifat zahir maupun bersifat batin. Seperti kata Ibn Athaillah As-Sakandari, nikmat itu terbahagi kepada dua. Pertama bersifat zahir, sama ada kita minta ataupun orang lain tolong minta. Begitu juga batin, yang tidak sama sekali kita sedari Allah Ta'ala kurniakan setiap masa, seperti naiknya matahari pada waktu pagi dan terbenamnya pada waktu petang. Walaupun kita tidak pernah minta, tetapi kita gunakan sehingga tersusunnya jadual hidup manusia. Ini antara yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat bersifat batin. Dan semestinya nikmat itu diikat dengan kesyukuran agar penambah baikan terhadapnya terus menerus mendekatkan kita kepadanya. Syekh Abdul Qadir Isa di dalam karyanya Haqaiq 'anit Tasawuf, hakikat tasawuf, beliau menukilkan satu kisah di kalangan Nabi di dalam silsilah Bani Israel, yang mana satu hari Nabi ini berjalan, lalu dilihatnya satu batu kecil tetapi mengeluarkan air yang banyak. Maknanya tuan, apa yang kita baca saya terlintas, saya akan bacakan kepada tuan-tuan, cukup sebagai nota untuk tuan-tuan tambahan. Gitu juga saya. Lalu dia terlihat satu batu kecil yang mengeluarkan air yang terlalu banyak. Lalu ditanya oleh Nabiullah ini kepada batu itu, mengapa darinya keluar air yang begitu banyak sehingga bertakun di kawasan orang lalu lalang. Lalu jawab batu ini, aku menangis sejak mendengar firman-Nya yang disebut di dalam Taurat dan Injil, kemudian di dalam Al-Quran. Selepas ini, apa ayatnya? Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijar. Takwalah kamu kepada Allah, yakni takut kepada neraka yang Allah janjikan, yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan juga batu-batu. Para mufassiri mengatakan, apabila seorang kafir, munafikin dan ahli neraka dicampur ke dalam neraka beserta batu-batu, maka itulah yang menyebabkan neraka semakin marah sifat. Maknanya kalau kita bakar, lepas tu kita tuang minyak tanah, minyak gas, minyak gas, ataupun sumbu basikal, ataupun tiup motor, dia menjadi semakin, kita kata, marah. Jadi itulah pemarah api neraka yang Tuhan sebut, fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah, manusia dan juga batu-batu. Lalu dia kata, sejak aku mendengar ayat ini aku menangis. Maka Nabi Allah doakan aku supaya aku selamat daripada tergolong dalam batu yang disebut dalam firman-Nya itu. Maka didoakan kepadanya oleh Nabi Bani Israel, lalu dengan wahyu Allah menyatakan ia terselamat daripada menjadi bahan pemarah api neraka. Lalu dilihatnya pada batu ini keesokan harinya semakin banyak air keluar daripadanya. Lalu ditanya oleh Nabi ini, mengapakah semakin banyak air yang keluar daripada kamu? Bukankah kamu telah dijanjikan selamat daripada neraka? Maka jawab dia, kalau semalam aku menangis kerana takut, hari ini aku menangis kerana syukur, kata batu ini. Jadi nak beritahu tuan, semestinya nikmat itu diikat dengan syukur, agar penambahbaikan terhadapnya terus menerus mendekatkan kita kepadanya. Bahkan mutiara tasawuf kali ini akan membicarakan persoalan zuhud. Definisi zuhud, para ulama telah mendefinisikan ta'rif zuhud itu kepada beberapa ta'rifan. Namun secara kesimpulannya, zuhud itu boleh diartikan sebagai mengosongkan hati dari cinta kepada dunia dan semua keindahannya, serta mengisinya dengan cinta kepada Allah dan ma'rifat kepadanya.
Inilah ta'rifan yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Isa di dalam Haqaiq 'Anit Tasawuf sebagai kesimpulan terhadap definisi-definisi yang telah ditarifkan oleh ulama tasawuf. Maknanya tuan, zuhud ini definisinya banyak. Seperti kita belajar dulu awal-awal kita mengaji tasawuf, katanya ulama dari sudut bahasa, definisi tasawuf dari sudut lughah itu, lughah tadi mencecah sehingga 2000 ta'rifan, sehingga 2000 definisi terhadap perkataan tasawuf dari sudut bahasa sahaja. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Isa di dalam karyanya yang terkenal Hakikat Tasawuf, Haqaiq 'Anit Tasawuf, dia kata kesimpulannya seperti yang kita sebut tadi, mengosongkan hati daripada dunia dan keindahannya, lalu diisi dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kata Buya Hamka, tuan-tuan, di dalam nak gambarkan sifat zuhud yang disimpulkan oleh Abdul Qadir Isa ini, kata Hamka di dalam karyanya Tasawuf Moden. Tasawuf Moden. Hamka ni waktu dia sakit, dia baca semula karya dia Tasawuf Moden itu. Sehingga bila orang mari melawat dia, orang kata, apakah Buya membaca kembali apa yang Buya tulis? Dia kata, sebab saya yang tukang tulis, sepatutnya saya yang lebih dapat manfaat. Kata dia begitu. Kata dia begitu. Lalu kata Hamka, nak gambarkan definisi ini, seolah-olahnya bila seseorang melihat nikmat, ia akan nampak pemberi nikmat. Yakni mata memandang alam, sedang hatinya nampak Tuhan. Ini kata Hamka dalam tasawuf moden. Berarti zuhud ini tercapai apabila terkosongnya nikmat, maka beralih kepada pemberi nikmat. Contoh mudah gini tuan, kita dalam masjid selepas orang sembahyang kita jumpa telefon satu. Walaupun kita nampak telefon, tetapi yang kita ingat siapa tuannya, siapa hak tertinggalnya. Itulah ta'rifan mudah zuhud mengikut Abdul Qadir Isa yang telah pun dikhulasahkan oleh ulama-ulama tasawuf. Bahkan beliau menambah dengan menyatakan, apabila hati terlepas dari cinta terhadap dunia dan kesibukannya, maka ia akan tertumpu kepada cinta Allah semata. Maknanya yang menyebabkan manusia itu terhijab dengan melihat akhirat itu hakikat. Kata hukama, setiap perkara yang tidak tetap, ia bukanlah hakikat. Maknanya satu benda yang berubah-ubah. Hari ini kita sehat, esok sakit. Hari ini kita sakit, sekarang kita sehat. Hari ini kita senang, esok kita susah. Hari ini kita susah tuan, boleh jadi akan datang kita senang. Perubahan yang berlaku dan sifatnya tidak tetap, kata ulama dan hukama, ia bukannya hakikat, kerana sifatnya berubah-ubah. Lalu Tuhan berfirman, wal akhiratu khairun, lebih baik, wa abqa, lebih kekal, sebagai menjawab sifat dunia yang tidak tetap, yang tidak hakikat. Jadi yang menghijabkan seseorang itu dengan Tuhan adalah dunia yang tidak kekal, isinya yang tidak tetap, ujian yang ada tempoh, sakit yang tidak lama, sehat yang akan bertemu mati. Jadi semua benda-benda ini terkadang menyebabkan kita terhijab dengan Allah, kerana kita tidak bergantung padanya, tetapi bergantung kepada sebab-sebab yang berlaku pada makhluknya. Sebab itu ulama tauhid kata begini, kayanya Tuhan ini sehingga ia tidak memerlukan kepada sebab musabab, tetapi Allah tetap menjadikan sebab musabab untuk manusia, supaya imannya dapat diimbangi dan jangan sampai kufur kepada perbuatan Allah.
Contoh, bila kita dengar orang kata kawan kita mati, orang telefon kata, Ji, Haji Mat mati dah pagi dah. Mati dah. Malam baru aku makan dengan dia. Dia kata tu semalam ni pagi ni. Tuan tanya. Kita pun tanya sebab apa? Berhajat kepada sebab untuk imbangi iman manusia supaya jangan kufur terhadap perbuatan Allah. Makna Allah boleh menjadikan dengan zatnya yang mulia, dengan af'alnya yang perkasa, dengan asma'nya yang tinggi, tanpa sebab musabab. Seperti dia mati tidak ada sebab, sedar-sedar mati. Dia makan tanpa, dia kenyang tanpa sebab makan. Dia jaya tanpa sebab usaha. Allah boleh buat. Tetapi nak imbangi iman manusia itu, di sini sifatnya rahmat Allah, supaya jangan manusia kata zalim Allah ni, dimatikan orang ni tanpa sebab. Jadi sebab itu sebenarnya supaya manusia boleh terima sedikit. Ni di sisi orang awam. Di sisinya orang seperti saya, seperti kita ini, Tuhan mengharapkan sebab untuk reda sedikit terhadap kekuasaan mutlak Allah Azza wa Jalla. Kita tengok Tuhan ya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, kalau kita ada di situ ketika itu, nescaya pertama kita berdoa supaya Allah menghalang penglihatan tenteranya Namrud daripada nampak Nabi Ibrahim, supaya tidak ditangkap. Kita kata, ya Allah, janganlah sampai tentera Namrud itu nampak Ibrahim, sebab takut nanti ditangkap dan kemudian dihukum. Sebagaimana yang berlaku pada Nabi SAW pada malamnya 27 Safar, setengahnya menyebut 26 Safar. Itulah ketika dikepung oleh 11 orang lelaki kafir musyrikin Makkah, yang sebahagian besarnya menganggotai perbincangan di Darun Nadwah pada siang hari tersebut untuk membunuh Nabi. Lalu Allah menyifatkan peristiwa itu sebagaimana dalam ayat ke-9 surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka pun tembok dinding, sehingga mereka tidak nampaknya Nabi itu. Jadi kalau kita ada ketika itu, Tuhan pun kita akan berdoa kepada Ibrahim supaya jangan ia ditangkap dengan cara tenteranya Namrud itu tidak nampaknya. Tetapi apa berlaku? Tentera Namrud nampak Ibrahim, lalu ditangkap. Satu, ketika umum api telah pun dibakar, setengahnya kata tingginya umum api itu setinggi bukit paling rendah ketika itu di kota yakni tempat duduknya Ibrahim di Babylon, di setengah menyebut di wilayah setinggi bukit yang paling rendah di kota tempat Ibrahim itu. Dan sekali lagi Tuhan, kalau kita ada ketika itu pun kita berdoa supaya hujan turun dan gunung api itu padam, supaya tidaknya Ibrahim itu dibakar. Tetapi apa berlaku? Hujan tidak turun, api semakin marah. Ini dia. Allah nak zahirkan sifatnya, kudratnya. Kerana Allah nak hari ini mesti Ibrahim dibakar. Sebab kalau Ibrahim tidak ditangkap atau hujan turun memadamkan unggun api, nescaya Namrud akan bertambah kekufuran. Lalu Namrud akan kata, sebab tak turunnya, sebab tidak nampaknya Ibrahim untuk ditangkap dan turunnya hujan hingga padamnya api, sebab itu kami tidak seksa Ibrahim. Kalau tidak, mati Ibrahim. Jadi Allah nak supaya kekuatan yang dikatakan ada pada Namrud itu tunduk kepada kudrat iradah Allah. Maknanya Tuhan, Allah boleh buat tanpa sebab Namrud terus beriman kepada Allah.
Jadi Ibrahim tidak ada masalah. Tetapi ini kita kata sebab musabab itu untuk mengimbangi manusia, penerimaan manusia terhadap kudrat dan iradah Allah. Itu dalam kajian perubatan mengatakan bila bertemu benih lelaki dan perempuan menghasilkan anak, tetapi kita tengok orang berkahwin sampai 20 tahun, 30 tahun masih belum dapat anak. Mana kajian perubatan? Mananya usaha manusia yang kita kata membina tamadun dan teknologi itu kalau tidak ada kudrat dan iradat Allah? Jadi orang Islam yakin bahawa di sebalik usaha manusia itu adanya keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Di atas sebab musabab untuk mengimbangi iman manusia. Ya. Namun bagi menambah kefahaman terhadap maksud zuhud ini, penulis turut mendatangkan beberapa definisi zuhud mengikut kacamata peribadi yang terhasil dari pengalaman ahli-ahli sufi terhadap sifat yang utama di dalam perjalanan para hamba menuju Khalidnya. Pertama, Ibn Jalla berkata, zuhud ialah memandang dunia dengan mata yang dikecilkan supaya ia nampak kecil di dalam pandangan manusia. Maknanya tuan kata Ibn Jalla, memandang dunia ini dengan mata dikecilkan. Orang Terengganu kata dia keceng. Ni orang Kuala Berang kata mata kita buat keceng, buat ripik gitu. Gitu. Mana tengok dunia dengan sekadar itu, seperti yang berlaku kepada Ibrahim bin Adham bila ia berjalan dengan muridnya melintasi rumah-rumah yang besar, pandangannya terus ke hadapan, tidak tengok rumah. Sedangkan murid-muridnya tengok lalu memuji, besar rumah ini sampai 2 tingkat setengah. Ini pula kata Allah, siapa tuan tahu di kawasan rumah saya ni, di Country High, saya bukan duduk Country High, saya Bandar Baru Bangi, kawasan dekat rumah saya, kena faham betul saya cakap tu tuan, kawasan dekat rumah saya ni, satu orang kenalan dan murid saya, dia telefon katanya nak beli rumah. Saya kata di mana? Country High. Terkejut saya kata kalau Country High ni mesti juta harganya. Dia kata boleh ke Ustaz temang saya? Saya kata boleh. Dia nak suruh tengok. Dan saya ni memang jenis tengok saja, tuan tak mampu tengok. Jadi dia beli kereta pun suruh tengok, beli rumah ni pun ajak tengok. Saya pergi. Rumahnya 5 tingkat. Ni kena betul mana ni, tingkat bukan tingkat. 5 tingkat rumah. 5 tingkat. 5 tingkat. Setiap tingkat ada 5 bilik. Siap bilik mandi, siap tempat tengok TV. Lepas tu ada apa benda-benda besar itu, tempat orang berehat lah kali setiap tingkat. Dan tingkat paling atas sekali kita katakan master bedroom, yang tuan rumahnya akan. Oleh kerana orang-orang tua kita pernah pesan, jangan 2-3 hari kamu tak pernah sentuh kaki dengan tanah. Jangan sampai 2-3 hari kena sentuh kaki dengan tanah. Oleh kerana rumah tu 5 tingkat, takkan nak turun main tanah tiap-tiap hari. Lalu dia ambil tanah, dia buat naik tingkat 5, dia letak tanah di tingkat 5. Tu orang baik. Dia buat tanah gitu, jadi keluar bilik tu ada tempat tanah gitu. Dan naiknya dengan lift. Naik lift, turun, naik. Kita kalau boleh pergi rumah dia ni, main lift, naik turun, tak apa dah. Maknanya nak kabarnya hebat anak rumah ini. Harganya 8 juta. Ni berlaku betul ni tuan di Country. 8 juta. Dah dia nak duduk berapa orang yang tu? Maaf sebut 3 orang. Dia, bini dia
dan anak dia 2 tahun umurnya. Allah tu. Kata Ibrahim bin Adham, bila muridnya tengok rumah-rumah yang besar lalu puji, lalu dia kata, kamu telah membantu pemiliknya masuk neraka. Lalu dia tanya, mengapa? Setiap kali pujian kamu terlontar padanya, maka tersemailah benih-benih riak dalam hati. Sedangkan Allah menyebut diharamkan syurga itu kepada sesiapa yang riak walaupun sebesar zarah. Dia sebut begitu. Ni tuan, maknanya cara nak hilang dunia, kata Ibn Jalal, hendaklah dikecilkan mata supaya kecil dunia itu dalam pandangan manusia. Dengan itu pasti kamu mudah berpaling darinya. Satu hari Ibrahim bin Adham ni tuan, dia duduk mengajar, kemudian anak murid dia mari. Salah seorang anak murid dia ni muda, umurnya lebih kurang dalam belas-belasan tahun. Dan dia ni pula bawa duit sebanyak 1000 dinar untuk diberi kepada Ibrahim bin Adham sebagai hadiah kerana dia ni mujur sangat boleh buat guru kepada orang seperti Ibrahim bin Adham. Mana macam kita kaya tu, kita sayang sangat ke orang mengajar, kita guru kita simpang pun naka madu, lepas tu pula durian. Ustaz, saya ni nak bawa durian 10 butir. Ni kebun pertama saya Ustaz, dan pokok pertama saya. Saya takut punya makan ditumpahnya curi orang, jadi sebelum luruh saya panjat durian. Sampai 10 butir panjat. Sayang untuk guru, simpang awak. Kan ada orang begitu. Jadi budak ni bawa dalam riwayat sebut 1000 dinar. Dinar ni duit emas tuan-tuan, sedang dirham duit perak. 1000 dinar duitnya emas, nak beri pada Ibrahim bin Adham. Lalu Ibrahim bin Adham ni jawab gini, terima kasih, apa yang telah kamu niatkan untuk beri ini telah sampai di sisi Allah. Tetapi kebetulan Allah telah mencukupkan keperluan aku untuk hari ini, lalu aku ambil dan aku beri budak tu. Jadi budak ni pun dah dengar ambil dah, tapi beri pula, ambil piti tu balik rumah. Mana puas hati lah dia pasal hajat dia sampai ada, cuma tuan guru beri balik piti tu. Lalu murid-murid Ibrahim Adham lain tanya, dia kata, tuan guru, mengapakah tidak diambil duit itu? Bukankah ada hadis menyebut, hadis ni Sahih Bukhari menyebut, sekiranya sesuatu kurniaan rezeki daripada Allah menerusi manusia kepadamu tanpa kamu rancang usaha, sudah orang nak beri, ambillah, kata Nabi. Hadis ini sebagaimana Nabi nasihat kepada Umar Al-Khattab. Bukankah ada hadis itu? Tanya anak murid. Maka kata Ibrahim bin Adham, betul, tetapi ada pun yang menghalang aku untuk ambil kerana budak ini masih muda. Lalu kalau aku ambil duitnya 1000 dinar, bukan dirham, dan jumlahnya 1000, bukan 500. Kalau aku ambil duit, lalu tiba-tiba ia balik ke rumah, lalu ia terfikir, Allah, aku ni sampai 1000 benar beri satu, ataupun sampai dinar emas aku bagi, sepatut dirham tak ada. Ketika itu kalau ini yang berlaku padanya, hilang pahalanya dan hilang duitnya. Tuan kan, maknanya tuan, ia menjaga iman bukan dirinya saja, tetapi juga kepada orang lain. Yang menyebabkan rosak iman itu antaranya, kata Ibn Jalal ni, dunia. Lalu caranya kita kecilkan pandangan. Tengok 1000 dinar ke 1 dirham tu, masalah kita kecilkan mata supaya mudah kita berpaling darinya. Ibrahim bin Adham berkata,
Zuhud ialah kosongnya hati dari dunia dan bukannya kosong tangan dari memiliki rezeki dunia. Maknanya rezeki dunia kita ambil, tetapi kita ikat dengan syukur. Setengah orang faham bila zuhud ni tak boleh naik kereta, kena berjalan kaki, selipar kena lain sebelah, merah sebelah, hijau sebelah, lepas tu baju jangan rosak, kena kedua begitu, kena berjalan tak rock. Ni bukan zuhud, ni kedekut. Zuhud ni maksudnya tidak kosong daripada rezeki dunia, tetapi mengosongkan hati dari bergantung padanya. Inilah juga yang dikatakan oleh Imam Malik. Inilah zuhudnya para ahli ma'rifah. Dan tingkatan zuhud yang ada di atasnya adalah zuhud muqarrabin, iaitu zuhud dari apa-apa selain Allah. Maknanya apa yang mengganggu dekatnya, tingkatnya makam ia ke hadrat Allah, maka ia berzuhud terhadap. Seperti walaupun tidak syar'i, setengah-setengah sufi yang dulu tidak bertahwil, setengah-setengah sufi yang dulu tidak memakan makanan-makanan yang lazat, hanya makan ala qadar. Setengah sufi yang dulu hanya memakai pakaian-pakaian yang diperbuat daripada hulu, sehingga kan perkataan tasawuf itu dikatakan dari sudut bahasanya terbit daripada perkataan sufu, itulah pakaian yang diperbuat daripada hulu. Walaupun tidak dianjurkan syarak, tetapi untuk disiplin diri, jangan sampai ia mengganggu ibadat. Dan bagi setiap orang ini berbeza keadaan. Maka bagi dia, kalau berkahwin ganggu ibadat, bagi dia lalu ia tidak berkahwin. Sebab itulah kata Bishr Al-Hafi rahimahullah alaih, seorang tokoh sufi yang besar, bezanya Imam Malik dengan sufi-sufi yang ada pada zamannya ialah Imam Malik berkahwin, mereka tidak. Lalu adanya tanggungjawab mencari nafkah untuk anak dan isteri, lalu terangkat makamnya lebih tinggi daripada mereka yang tidak mempunyai tanggungan. Ini antara yang dia sebut, Al-Manawi berkata, zuhud bukanlah menjauhi harta, tetapi seimbang antara memiliki harta atau tidak memilikinya. Mana pitih harta tu, tapi dia boleh infak. Hartanya ada, tetapi mendekatkan diri kepada Allah. Ini dia maksudnya seimbang. Dan tidak sekali-kali bergantung kepada harta. Saya tak Ustaz, PT saya banyak dalam bank. Kalau saya mati, saya sokong, saya tak berharap mana pada orang. Saya siaplah gali kubur saya akan terjun sendiri dan saya akan mandi sendiri. Pasal PT saya banyak, jadi saya tak berharap pada orang. Ada orang begitu? Tidak. Maknanya harta ini bukan tempat bergantung. Sebab itu dulu, tak tahulah yang kalau saya sadar tu nak betul. Dulu zaman kita payah sikit boleh PT. Oh dulu PT ni payah sikit boleh, berbanding sekarang. Lalu budi bahasa itu jadi besar, PT-nya jadi kecil. Sekarang bila PT mudah boleh, budi bahasanya kecil. Siapa tak ada asal, PT itulah yang paling besar. Lalu orang buat benda, PT. Buat sana PT. Rasa bimbang, tuan buat ini saya bayar dengan PT. Tuan buat, itu yang menyebabkan kualiti orang sekarang dengan dulu berbeza. Sebab pribadinya dan sekarang PT-nya harta. Dan kita tidak bergantung kepadanya, kepada harta, mengikut Al-Manawi. Az-Zuhri berkata, zuhud yang hakiki ialah kamu bersyukur padanya di atas kurniaan rezeki yang halal, menahan nafsu dari yang haram, dan menerima segala ketentuan darinya. Junaid Al-Baghdadi berkata, zuhud ialah menganggap dunia ini kecil dan menghilangkan semua pengaruh dunia pada hati. Apa maksud dunia? Dunia ini terjemah mudah, maksud dia yang dekat. Itu dia. Lawang dia yang akhir, yang kita panggil akhirat. Akhir. Nak pergi kepada yang akhirat, mesti ada yang dekat dunia.
Bila sebut dekat dengan akhir, sifatnya jauh beza. Yang mula ini permulaan, yakni dunia. Yang kekal kesudahan, akhirat, sifatnya kekal. Maknanya apa-apa yang berlaku di dunia tidak kekal, sedang akhirat adalah kekal. Apa-apa yang berlaku di dunia sekejap kerana sifatnya tidak kekal, sedang akhirat itu lama kerana sifatnya kekal. Lalu kalau Allah menurunkan ujian, musibah di atas dunia, maka benarlah kata Sahlul Abdullah Al-Tustari, seorang tokoh sufi yang besar pada zamannya, dunia memang diciptakan untuk diuji manusia. Memang sifat dunia untuk Tuhan uji manusia, dan tempohnya dunia sekejap. Lalu akhirat diciptakan untuk membalas sesiapa yang sabar ketika diuji di atas dunia yang sekejap, lalu balasannya itu sifatnya kekal dan berpanjangan. Jadi kalau orang boleh ingat sifat dunia, lawannya akhirat, tidak terbanding dengan sifat kekalnya dan baiknya akhirat itu, nescaya ia menerima ujian sama ada nikmat atau musibah dengan baik. Sebab dia sifat dunia itu dia faham sekejap. Ini katanya Junaid Al-Baghdadi menganggap dunia itu kecil, sekejap, hakikatnya tak lama. Kalau susah pun susah Tuhan, yang akan ada penghujungnya, yakni akhirat itulah adalah tempat sebenar-benarnya, kata dia. Menghilangkan semua pengaruh dunia pada hati. Sebahagian ahli ma'rifat berkata, zuhud bukanlah bererti kamu meninggalkan dunia dari tanganmu sedang ia tetap berada di dalam hatimu, tetapi zuhud ialah engkau meninggalkannya dari hatimu dan hanya berada di tapak tanganmu. Contoh dia ini, beza orang yang lekat dengan dunia berbanding akhirat, seperti katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang pada satu hari ditanya seorang pemuda, "Imam, bagaimanakah hendak aku ketahui apakah aku ini lebih cenderung kepada dunia ataupun akhirat?" Dia tanya begitu. Aku nak tahu aku ni lebih cenderung kepada dunia kah atau kepada akhirat? Lalu jawab Sayyidina Ali, mudah. Mengapa? Sebab bagi setiap anak Adam itu Allah telah jadikan satu pengukur. Maknanya setiap kita ini Allah telah jadikan pengukur dalam diri kita. Cuma aktif atau tidak aktif saja pengukur itu. Bagaimana? Kata dia ini, bayangkan ketika orang mari ketuk pintu rumah, lalu membawa sesuatu kepadamu, lalu kamu terima dan masukkan ia ke dalam rumahmu, berbanding dengan tak lama kemudian seseorang datang mengetuk pintu rumah lalu meminta sesuatu untuk kamu infakkan kepadanya, lalu kamu mengambil apa yang dihadiahkan orang kepadamu tadi, lalu kamu infak, berpindahlah tangan kepada tangan yang lain, antara kamu menerima dan kamu menginfakkan pada jalannya, mana yang lebih besar kesukaan dan kegembiraan kamu? Kalau kamu lebih suka terima berbanding infak, kamu cenderung kepada dunia. Kalau kamu lebih suka infak berbanding terima, kamu lebih cenderung kepada akhir. Ini kata Sayyidina Ali. Jadi dia kata setiap orang boleh ukur dengan kecenderungan manakah dia terhadap sesuatu keadaan itu. Ini katanya Sayyidina Ali. Jadi benar kata sebagian ahli makrifat, makna hanya ada di tapak tangan, bukan sampai ke dalam hati. Sebab bila ada di tapak tangan, mudah kita berinfak kepada jalannya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah menyatakan kesimpulannya dari definisi-definisi ini dengan katanya, keluarkanlah dunia dari hatimu dan letakkanlah di tapak tanganmu,
supaya ia tidak sekali-kali membahayakanmu. Ini katanya Abdul Qadir Jailani. Saya tidak ulang panjanglah tuan. 9.30 saya nak kena berhenti. Pukul 10 lebih saya ada bentang satu lagi. Jadi tuan boleh balik baca di rumah insya-Allah. Cara mencapai zuhud. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah membahaskan jalan-jalan yang mesti ditempuhi bagi mencapai zuhud. Antaranya ialah pertama, hendaklah manusia meyakini bahawa dunia ini hanyalah bayangan. Saya ulang. Hendaklah manusia meyakini bahawa dunia ini hanyalah bayangan yang akan hilang dan lenyap. Maknanya tuan sekarang kita hidup sekarang ini hanya bayangan terhadap hidup yang sebenar selepas ini. Kita senang sekarang ini hanyalah bayangan. Adanya senang yang betul-betul selepas ini. Baik itu kata Hamka, hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti. Hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti. Yakni hidup sekarang bukan hakiki, bukan sebenar, hanya hidup bayangan. Yang adanya hidup yang sebenar selepas nafas ini terhenti. Buktinya kita dah belajar sekejap tadi. Apa-apa yang sifatnya berubah-ubah dan tidak tetap, ia bukannya hakikat yang sebenar. Dan dunia ni tempat hakikatnya itu, keadaannya itu adalah berubah-ubah, tidak tetap. Bermakna ia bukan hakikat. Maka kata Hamka, hidup yang sebenar selepas mati ini betul. Kerana sekarang kita hanya melalui bayangan hidup kekal, senang hidup kekal, susah yang akan bertemu dengan susah kekal. Na'udzubillah min dzalik. Ini katanya. Jadi pertama nak beri tadi zuhud, cenderung kita ni terhadap sifat membuang dunia secara berlebihan. Pertama, kena yakin bahawa dunia ni hanyalah bayangan yang akan hilang dan lenyap. Kemudian kita akan berpindah ke alam baqa. Maknanya tuan, selepas ini kita akan hidup. Hidup di mana? Di alam berikutnya. Ada orang kata mati itu Ustaz? Tidak. Mati itu bahasa kita, bahasa yang lebih tepatnya berpindah alam. Maknanya anak saya yang mati lemah itu tak mati Ustaz? Ya. Suami saya yang sakit jantung dulu 10 tahun sudah tak mati? Tidak. Mak saya yang saya mandi hantar sampai kubur tu dah mati Ustaz? Tidak. Dapat saudara, jangan tanya banyak. Tidak mati. Bukti dalam satu hadis menyebut, berelokkanlah kain kafan di antara kamu, kerana sesungguhnya ahli kubur itu akan saling ziarah menziarahi sesama mereka. Maknanya yang hidup, ada aktiviti di alam barzakh. Antara yang hadis sebut ziarah. Padahal kalau kita fikir dah, kalau mati nak balik kain kafan, surat khabar sudah lah, dah pasal mati dah. Dan mengapa hadis menyebut mendapat manfaat mayat itu terhadap 3 perkara yang telah kita sebut itu? Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang jariah, dan anaknya yang soleh mendoakan dia. Bahkan sekiranya anaknya ramai tetapi tidak berdoa pada dia, dia masih mendapat manfaat doanya muslimin muslimat selepas mayat. Muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, al-ahya minhum wal amwat. Maknanya mereka tidak mati Ustaz? Ya, mereka sedang hidup permulaan hidup sebenar, iaitulah di alam barzakh.
Alam barzakh pintunya hidup yang kekal sebenarnya. Dunia ni tuan tidak sebenar, sebab kaki kita akan tinggal. Kata Maulana Zainal Abidin, seorang ulama besar, bahkan mufti di India dahulu. Saya sempat bertemu dengan beliau sekitar tahun 90-an dulu. Dia kata dalam mukaddimah bayang, dia kata dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk kita pergi dari Allah. Hebat ulama ni tu. Bahasa dia tu cukup. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk kita pergi darinya. Maknanya benarlah kalamnya tadi. Hidup sebenarnya selepas ini. Sebab orang kata betul Ustaz ya? Kita melalui alam arwah. Sebelum ada sarang bagi jasad ini, kita hidup. Walaupun tak baca hadis-hadis di sana banyak, seperti hadis yang mengatakan roh itu seperti tentera yang tersusun. Kita dah maklum hadis. Tetapi buktinya secara akal kita hidup sehingga kita berpindah ke alam berikutnya di alam dunia yang masuk melalui pintu rahim ibu. Betulkah kita pernah hidup di alam rahim ibu? Betul. Buktinya kita hidup hari ini. Kalau kita mati di alam rahim, kita tidak ada pada hari ini tuan. Maknanya kita pernah hidup. Ya, kita dah selamat hidup di alam arwah, kemudian kita selamat hidup di alam rahim ibu, akhirnya keluar di alam dunia ini melalui pintu rahim itu. Bahkan kita pun terfikir waktu duduk alam rahim, kita kata kalau aku keluar daripada perut mak aku ni mati ya. Sekarang kita keluar, kita kata pula kalau aku masuk balik dalam rahim mak aku mati ya. Maknanya tuan, manusia memusuhi apa yang ia jahilkan. Sekarang terbukti kita hidup. Dan selepas ini hidup di alam barzakh, hidup di akhirat, hidup. Bahkan akhirat itu khairun wa abqa. Kita hanya kumpul status sebenar di akhirat bermula sekarang. Apa yang kita buat sekarang, itulah kita di akhirat. Apa yang kita buat sekarang, itulah keadaan sebenar kita di akhirat. Bahkan dalam hadis, dalam syarah hikam pun menyebut. Saya ingat saya Abdul Majid Syurnubi, seorang ulama yang mensyarahkan hikam, ketika dia mensyarahkan tentang matan Ibn Atha'illah, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhan kamu terhadap dunia yang Allah telah jamin, kelalaian kamu terhadap akhirat yang belum tentu nasib kamu, itu tanda buta mata hati kamu. Maka dia sebut antaranya di dalam syurga itu, Nabi pernah menyebut dalam hadisnya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apa dia? Adanya para hamba di dunia menjadi raja di dalam syurga. Maknanya tuan, status atas dunia ini tidak sebenar. Tidak sebenar. Siapa pegawai JAKI dah tentu di akhirat? Tidak. Siapa sekian? Siapa sekian? Tidak. Di akhirat itulah status sebenar, ditentukan bagaimana kita hidup hari ini. Di sanalah kita menerima segala pembalasan terhadap apa yang dilakukan di atas dunia, termasuk kita sabar atas dunia ini. Allah akan balas atas sabar itu. Kedua, cara nak capai zuhud menurut Abdul Qadir Jilani, hendaklah kamu meyakini bahawa di sebalik keindahan dunia ini terdapat keindahan kekal abadi di perkampungan akhirat, maka bersegeralah kepadanya. Di Terengganu tuan, kampung saya Kuala Lumpur. Ini cerita betul. Maaflah saya sebut kali dua cerita. Ada satu orang umurnya 60 tahun lebih, lelaki, tapi sampai sekarang belum kahwin dia. Tak kahwin lagi ayah. Setiap kali kita balik, orang-orang Kuala Lumpur ni balik kampung, dia jenis suka bercerita. Dia kata dulu lain cara hidup orang lain dulu, makan payah, waktu pula
Dulu pula nak boleh jumpa nasi, kalau gaul garang tu kira ada lauk dah kata. Waktu pula nak dulu biti sama biti payung, bukan macam sekarang boleh beli apa tak. Dulu kena tukar. Kalau nak makan daging lembu, kita kena tukar. Tuan, saya nak makan lembu, jadi saya nak tukar dengan tuan. Ni ikan saya sekor, tuan berilah lembu tuan sekor. Contoh begitu. Mana tukar sekor sama sekor tu cukup tak tu. Maknanya dia cover dulu payung berbanding sekarang. Lalu sebanyak-banyak yang dia cerita pada saya, mengapa dia tak menikah? Katanya dulu dia ada nak sangat ke seorang perempuan ini, lalu ayahnya terima, maknya tak terima. Dia biasa gitulah tuan, biasa maknya payah sikit, maknya payah sikit. Payah sikit je sebabnya dia mengandung 9 bulan 10 hari. Lepas tu pula ambil berat pada anak lebih pada ayah. Ayah ni biasa buatlah mana tu, makanlah kuaci pun apa, dah asal makan. Jadi ayah ni gitu saja. Oleh kerana mak ni jaga sungguh, maka dia terperinci sikit. Betul nak menikah anak saya? Ya. Gaji awak menetang ke meniaga? Biasa begitu. Dia akan tanya banyak lagi. Jadi kata dia maknya puang ni tak setuju, menyebabkan saya ni Firas tu Ustaz bawa ke sekarang tidak kahwin 60 tahun. Tuan bayangkan, kata Abdul Qadir Jilani, setiap keindahan dunia hendaklah kita padu, kita yakin di akhirat tidak terbanding, lebih lagi. Usah kata dia tengok bidadari akan datang lalu dihidupkan sunnah Nabi suruh berkahwin. Usah kata tengok bidadari. Saya nak beritahu tuan, atas dunia ni pun kalau kita tak dapat berkahwin dengan orang hingga bawa ke ceru sampai ke 20 tahun 30 tahun, mak ayah kita kira dengan orang ni pun kita tak mau dengar. Mak ayah kita pun dah mati masuk tanah dah pun. Padahal ni kalau kita boleh bira-bira hati buruk mak ayah kita tu, bukankah besarnya pahala? Tapi dah kerana ikut perasaan empah dah bawa menikah. Tuan tengok, atas dunia ni pun kadang Tuhan tu. Contoh kita pergi pasar malam, kita pun tengok orang kata, macam kenal orang tu pun tengok kita macam kenal. Kita kata, awak ni Maimun ke? Dia kata, ya saya Maimun. Kasih kita 30 tahun dulu ada jadi menikah. Kita tengok hari ini, kita terus berdoa, ya Allah, nasib baik aku dah menikah dengan dia. Teruk sangat rupa dia sekarang. Itu baru atas dunia baru. Dari akhirat besar kira Tuhan balas. Maknanya terkadang bila kita boleh letak akhirat itu lebih besar daripada dunia, termasuk isinya akhirat berbanding isinya dunia, tentu kita boleh imbang banyak benda berlaku atas dunia, termasuk musibah. Cuba tuan tengok apa berlaku di Malaysia sejak akhir-akhir ini. Dalam 2-3 hari baru ni, saya ni baru balik daripada pemantapan akidah, PPI, Pusat Pemantapan Akidah. Kita kumpul figure-figure sesat dalam Malaysia ni yang dapat kita tangkap, kita kuarantin, kemudian kita buat kursus lebih kurang dalam 15 hari. Cakap macam mana awak boleh percaya Abu Ya Syari itu tak mati lagi? Bagaimana awak boleh percaya setiap minggu mesyuarat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada ajaran sesat di Negeri Sembilan yang kita tangani sekarang. Macam mana awak boleh yakin Rasulullah beri awak cemeti dengan tongkat? Macam mana awak boleh yakin tuan guru awak ni mandi dengan Nabi Ayub di telaga? Tuan, teruk sangat dalam Malaysia sekarang. Sesat. Sebab itu kata penyelidik yang lama, kami ni baru 10 tahun, orang-orang dulu yang dah menyelidik 32 tahun dalam isu akidah ni, dia kata di Malaysia ni Ustaz, percaya kata saya, apa dia? Buatlah ajaran sesat macam mana sekalipun sesat, wajib ada pengikut. Walaupun seorang, wajib ada pengikut. Tuan tengok di Terengganu, ajaran Arifin Muhammad, ayat ini. Kita di Sadat Tinggi ni, kita boleh dah kata macam mananya boleh percaya Ustaz orang tu Tuhan. Ada lain kata
Kalau betul pun ada Tuhan pilih hak semak sikit, orang kata itu kita kata Tuhan. Mereka yang beriman ayat pink tu Tuhan. Saya tanya, macam mana Haji? Panggil Haji juga, Haji, macam mana Haji boleh terima ajaran begini Haji? Saya nak tahu itu Haji, macam mana Haji boleh percaya orang ni Tuhan, ayat pink ni Tuhan, Tuhan ni ayat pink, walaupun Haji macam mana Haji? Dia kata, Ustaz, secara zahir ni yang kami percaya dulu lah. Secara zahir memang kita nampak ayat pink ni gini, orangnya gini, saya tak sebut lah, Tuan dah tengok dah gambarnya, Tuan boleh tahu lah Tuan orangnya begini, orangnya begitu, orangnya begini. Ada orang kata patut cari hak putih sikit, tersebut juga, biarlah cari hak gini sikit. Macam mana? Dia kata itu pandangan zahir itu, tapi kami tak pandang itu. Memang hampir setiap malam, ini kata mengikut Allah, sihir dia, jin, setan, iblis ni, bila orang sesatnya tolong biar semakin sesat. Memang setiap kali dia tadah tangan, dia dengar katanya ayat pink itu, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Dengar suara tu, jadi dia tak yakin apa tu. Kalau bangunnya tahajud tengah malam, itu ni tahajud. Orang lain jabat agama pun tak bangun. Kita hanya kata sesat ni bangun, boleh dengar suara, betul lah tu. Tolong di iblis supaya semakin sesat, yakin dengan sesatnya. Kata Satijah balu kepada Abu Yasa'ani yang telah meninggal itu dalam 2-3 hari ini, dalam program itu. Ketika Nabi Ismail menghentakkan kakinya lalu terkumpulnya air Zam-Zam, itu karamah Ismail ke, mukjizat Ismail ke, atau karamah Ibrahim ke, atau mukjizat Ibrahim ke? Tuang tengok orang-orang yang sesat gini, tuang kadang soalan dia tu kita jadi nak jawab tu pening. Sampai kita kata habis masa dah ni, tak ditanya banyak. Kenapa begitu? Jadi akhirnya saya katanya pembentang itu, dia mantan profesor sebuah universiti, umur lebih kurang 60 lebih. Dia kata boleh kita katakan ini adalah karamahnya Ibrahim. Di samping mukjizat, karamah Ibrahim itu pandangan dia. Walaupun dibahas oleh ulama tentang ta'rifan mukjizat dan karamah terhadap Nabi dan Rasul, tapi pandangan dia. Dan memang pandangan itu pun disebut sebahagian kecil ulama yang membahas keadaan. Dia kata boleh dikatakan karamahnya Ibrahim berpindah, berlaku kepada anak isterinya yang dia tinggalkan dengan arahan Allah. Lalu tuang tengok orang sesat, apa dia kata? Maknanya karamah suami boleh berpindah kepada isteri. Tuang nampak tak nak khabar apa tu? Karamahnya Abu Ya'ash'ari itu walaupun dah meninggal, kata dia karamah, kalau ada karamah sekarang dia mati, berpindah kepada saya, isteri. Lalu kalau saya kata dia hadir tiap malam mesyuarat dengan Rasulullah, itu karamahnya, dan dengan karamah berpindah pada saya nampak. Tuang tengok Allah sesat. Dan jadi orang tak tahu kehala-hala macam saya ni kata betul juga. Betul juga kalau ini disebut oleh profesor agama, kemudian dipadu dengan apa ini, betul juga pasal dalil ni ada. Ni kita kata tuan, orang sesat ni setan ni dia tolong. Jadi siapa jernih fikiran, boleh kait sini ayat Quran sebut gitu, hadis Nabi pun kata, jadi kena gitu. Tuan tahu saya interview Haji kakak Rasul lain, saya Haji, macam mana Haji boleh jadi Nabi ni, jadi Rasul ni? Bolehkah Haji terang betul-betul pada saya? Saya nak tolong Haji ni Ji. Lalu saya nak tanya, macam mana Haji boleh jadi Rasul pula ni Ji? Satu dia kata, saya ni Ustaz dengan Nabi Muhammad lebih kurang saja. Tuan tengok, saya sampai terkejut. Saya kata lebih kurang mana pula ni Ji? Nabi Muhammad mengembala kambing diri-diri, saya bekas penjaga zoo negara, jaga ular sawa, kambing urung, rimau, singa. Jadi lebih kurang lah tu dia kata Ustaz satu. Dan kedua Nabi Muhammad tidak boleh menulis membaca, saya pun tak boleh menulis dan baca Ustaz.
Itu pun yang ada pengikut, bukan seorang, hampir 38 orang pengikutnya, dan yakin pula mereka telah dijamin syurga. Inilah Tuhan, kita orang belajar ni rahmat, dengan sebab ilmu itu sebabnya yang menolong kita kepada dapat hidayah Allah. Tetapi orang-orang itu macam mana keadaan ini? Ini dia Tuhan ya. Ketiga, meyakini bahawa zuhudnya orang-orang mukmin terhadap dunia itu tidaklah menghalangi apa-apa yang telah Allah takdirkan ke atas mereka. Makna zuhud kita atas dunia bukan siapa bila zuhud dah dizuhud sangat, nescaya kita ni tak dapat rezeki. Tidak, Tuhan dah tentu dah. Dan kesungguhan terhadap dunia tidak sekali-kali merubah ketentuan tu. Matang bersungguh dan Tuhan dah izin, bukan sebab ikhtiar kita, tetapi izin Allah. Cuma Allah nak beri keupayaan ikhtiar supaya manusia tunduk kepada Allah. Seperti orang menanam satu benih, dia tanam dalam tanah, dia siram lebih kurang dalam seminggu 2 minggu. Selebihnya Tuhanlah pecahkan benih, tumbuhkan ujung, besarkan ia, siram dengan air hujan, cukup matahari, kemudian jadi ranting, jadi dahan, jadi bunga, jadi buah. Selebihnya Tuhan. Ikhtiar manusia sikit saja. Tingkatan zuhud, Syekh Abdul Qadir Isa telah membahagikan tingkatan-tingkatan zuhud kepada 3 tingkatan, iaitu pertama zuhud orang awam. Ini pun tak sabar kita ni. Mengapa? Tengok ciri dia, iaitu mereka yang meninggalkan sesuatu yang melebihi dari keperluan yang telah cukup. Kita tak tuang, zuhud orang awam pun tak ada pada kita. Kedua, zuhud orang khawas. Zuhud ini ialah zuhud orang yang meninggalkan apa-apa yang menyebabkan terganggunya taqarrub ia dengan Khaliqnya. Apa yang menyebabkan terganggu hubungan dia dengan Allah, dia tinggal. Seperti ia akan mendisplaykan dia kata Said Ramamah Al-Muti. Antaranya orang yang bersalik itu kepada Allah, dia mendisplaykan dirinya. Ada masa-masa untuk ia bersendirian dengan Allah, ada masa. Dan selebihnya kerana Allah suruh, maka ia jalinkan hubungan dengan manusia kerana Allah suruh. Hablum minan nas. Ini dia tuan ya. Ketiga, zuhud khawasul khawas. Zuhud inilah zuhud tertinggi tingkatannya, di mana seseorang yang telah mencapai zuhud di peringkat ini ialah mereka yang hanya mendambakan pandangan Allah dalam semua perkara, bukan sebab syurga atau neraka. Dia yakin Allah tidak menyalahi janji ini, maka dia buat apa yang Tuhan suruh dan ikhtiar sungguh-sungguh tinggal yang larang. Syurga neraka milik Tuhan. Aku ni hamba-Nya, ikut dia lah nak campur di mana, sebab dia tidak menyalahi janjinya. Makna orang begini bukan sebab dia lah, kerana Allah. Itu dia. Subhanallah, inilah rahsia zuhud yang dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala buat hamba pilihannya. Penulis dengan rendah hatinya berdoa agar kita sentiasa dipilih untuk mengecapi nikmat zuhud semata-mata padanya di dalam mengharungi kehidupan yang sementara ini dan mendapat naungan yang kekal di alam akhirat yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Habis itu Tuhan, saya bergegas ke Lombok pula. Satu lagi perbentangan Syiah di sana. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Fatihah sekali, hadiah kepada mak ayah kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka selamat dan kita pun selamat. Al-Fatihah. Allah